أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin sedang jemaah yang dikasihi, insyaAllah kita terus saja pada kitab ya pagi ini. Kita masih membicarakan mengenai kelebihan ilmu dan ulama. Pada pagi ini tajuk lebih kepada petua, apa? Petua. Petua nak jadi orang yang cerdik macam mana, ya? Mungkin dah tahu cuma belum amal, ya. Dan mungkin juga ada yang belum tahu. Baik, kita lihat di sini berkait dengan sabda Nabi SAW, hak orang mengajar atas orang belajar. Pertama, kata Nabi, jangan diseru akan gurunya dengan namanya. Ini petua juga, ya. Ada satu ayat itu dia kata, bukan ayat Quran ya, ayat orang para hukama dipanggil, kata-kata hikmah ya. Ibu bapamu itu membawamu daripada langit ke bumi. Guru kamu membawa kamu daripada bumi ke langit, kata. Istilahnya begitu, ya. Ibu bapa bawa daripada langit ke bumi, maknanya daripada alam roh ke dunia lahir. Itu maksudnya, ya. Guru kamu bawa kamu daripada bumi ke langit, maknanya roh kamu itu dipimpin oleh guru kamu yang mengajar kamu agama dan adab, ya. Sehingga kamu bertemu dengan Allah dalam keadaan kamu kenal Allah, ya. Jadi seperti mana hormat pada ibu bapa, begitu juga hormat pada guru, ya. Seperti mana ibu bapa tidak boleh dipanggil dengan namanya, begitu juga guru tidak boleh dipanggil dengan namanya, ya. Jangan dijadikan lututnya serta lutut gurunya. Kebiasaan kalau kita dengan raja dan sebagainya, orang-orang berkedudukan ini, dia ada
protokolnya lah istilahnya ya. Jarak pun ada berapa meter. Betul? Tak boleh rapat-rapat sangat. Itu termasuk dalam adab sebenarnya ya. Istilah modernnya panggil protokol, tapi secara adabnya pun begitu. Ya. Jadi murid dengan guru pun jangan terlalu rapat begitu. Kena ada renggang ruang berapa meter gitu. Itu dasar adab ya. Seterusnya jangan duduk pada tempatnya. Kalau guru ada tempat yang khusus ya. Macam tempat kuliah ni. Siapa pernah duduk sini? Tak ada ya. Maknanya kita faham bahawa ini tempat khusus maknanya ya. Sultan pun ada tempat khususnya. Tak sembarang orang boleh duduk. Nanti dia kena badi. Ya. Sebab ada daulat dia. Ya. Itu juga guru. Ya. Kalau kita tahu ada satu tempat yang khusus tempatnya, tak boleh kita termasuk dalam adab. Ya. Jangan duduk pada tempatnya. Ya. Begitu juga kalau ibu bapa kita contohnya. Kalau di kerusi makan tu memang kita tahu itu tempat bapa kita biasa duduk. Jangan duduk situ. Adab. Ya. Kita tahu ini tempat ayah. Siapa duduk kita alihkan dia. Jangan duduk sini. Ayah duduk sini. Gitu. Apa lagi jangan tertawa-tawa di hadapannya. Tertawa yang berlebih-lebihan sampai terdengar ya. Di depan guru pun tidak elok. Ya. Patutnya depan mak ayah kita pun begitulah keadaan kita sebenarnya ya. Tak berlebih-lebihan ya. Seterusnya yang kelima, jangan berjalan di hadapannya. Kita orang Melayu, orang Jawa terkenal dengan adab sopan ya. Berjalan di hadapan menunduk gitu ya. Jalan belakang pun minta izin ya. Nak jalan belakang mak ayahnya minta izin. Ada satu filem Melayu tu. Ya. Pak minta izin ya jalan belakang. Kalau berjalan belakang minta izin, jalan depan lagi lah ya. Ini termasuk dalam adab. Dan jangan mengangkatkan suaranya atas suara gurunya. Maknanya apa? Patuh, taat ya. Patuh taat berlebihan pun tak boleh juga ya. Selagi tidak melanggar syariat boleh ditaati, tapi jangan taksub ya, jangan taksub berlebih-lebihan. Tidak diajar dalam Islam taksub ya. Apabila manusia ni dah sampai tahap taksub ini, dia buta. Terkadang syariat pun ditolak tepi apabila sudah taksub. Selagi tidak langgar syariat boleh taat ya. Tapi jangan bawa kepada taksub. Satu orang dah kena penyakit taksub ini, tak ada siapa boleh ubat dia ya. Dan tak ada siapa yang boleh cerita melainkan dia saja boleh cerita betapa sakitnya terkena penyakit taksub. Ini bahaya ya. Biasa pengikut-pengikut sesuatu ajaran itu kalau sampai taksub itu yang bahaya. Banyak berlaku ya di negara kita ini. Kita dengar. Baik, faedah setengah daripada yang terlebih kuat sebab bagi hafaz itu. Ini petua. Nak kuatkan ingatan macam mana. Apa dia petuanya? Bersungguh-sungguh. Petua nak ingatan kuat ni bersungguh-sungguh. Kena bersungguh. Dan mengekali dan sedikit makan. Bersungguh-sungguh dan mengekali bersungguh-sungguh tu. Jangan sekejap sungguh, sekejap tak sungguh. Maknanya ya, kena istiqamah dalam bersungguh mencari kebaikan, mencari ilmu. Dan sedikit makan.
Itu pun petua nak cerdik kena kurang makan. Ya. Dan lagi apa? Petua nak biar akal kita ni ataupun istilahnya IQ, EQ-nya bagus ni. Sembahyang tahajud. Ya. Sebab itu kalau kita tengok ulama-ulama ini, ya. Kita dengar Ibnu Sina, ya. Ibnu Khaldun. Lagi apa dia? Ni pemikir-pemikir Islam yang mencipta, ya, teknologi dan sebagainya, ya. Orang pertama dalam kedoktoran, ya. Ini semua ulama-ulama Islam, ya. Bukannya orang barat. Orang barat ambil declare dia punya je, ya. Itu je, ya. Tapi pencetusnya ialah ulama-ulama ini, ya. Perubatan Ibnu Sina dan sebagainya. Jadi IQ, EQ mereka tinggi, ya. Dan antara sebab mereka IQ-nya tinggi ni tahajud malam. Kalau tak percaya cuba tengok anak-anak kita tu kalau bangun malam, insya-Allah tengok dia punya IQ dia. Dan lagi membanyakkan membaca Al-Quran pun penyebab. Pasal tu jangan buat benda pelik-pelik untuk dapat IQ yang bagus ni. Anak-anak kita jangan bagi benda pelik-pelik. Ni benda dah ada dah. Dah ratusan tahun dah amal dah. Jadi orang cerdik. Ya. Dengan banyak baca Quran, bangun malam, kurang makan, apa? Bersungguh-sungguh istiqamah. Ini petua ya. Jangan suruh anak makan belalang pula. Nak cerdik buat benda pelik suruh makan belalang. Ya. Contoh. Jadi ni Al-Quran ni memang luar biasa ya. Kalau boleh nak ada alat test tu, sebelum dan selepas baca Quran tengok IQ-nya meningkat berapa peratus. Boleh test. Ada dah penelitian dibuat. Ya. Dan membaca tatkala mengangkat akan kitabnya. Dari ulama-ulama dulu ada amalan ketika ambil kitab, ya, maka baca bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadan al abidin wa dahrad dahirin. Ada apa tasbih dan zikir doa yang dibaca ketika bawa kitab nak mengaji. Itu petua ya. Petua ni betul ke tak betul petua? Petua ni biar berdasarkan pengalaman. Betul ya? Petua ni banyak berdasarkan pengalaman. Ya. Kita orang Melayu, Jawa pun banyak petua kan. Tak salah, pengalaman. Habis saya buat tak jadi. Kata kalau buat petua ni malam kuat katanya. Tak kuat pun. Jadi tak boleh salahkan petua. Sebab dia bercakap atas dasar pengalaman dia. Betul. Kamu tak jadi, tak tahulah apa masalah kamu. Ya. Tapi petuanya begitu. Yang petuanya maknanya dah berkesan. Berzaman-zaman dah berkesan orang buat begitu. Maknanya orang jadi cerdik itu dengan amalan bangun malam, baca Quran yang banyak, itu dah berkesan dah. Memang jadi cerdik. Ya. Dan membanyakkan selawat atas Nabi SAW pun. Ini sebab nak cerdik ni. Dan lagi apa? Bersugi. Tahu bersugi? Tahu ya bersugi? Suginya ada tak?
Nak cerita bersugi, suginya tak ada macam mana ya? Kena adakan dulu baru cerita bersugi. Berus gigi ada. Berus gigi kalau ada, sugi pun kena ada. Ya, sebab sugi dulu baru berus gigi, betul? Betul. Kalau ikut turutan zaman tu, sugi dulu datang baru berus gigi. Ya, berus gigi datang kemudian. Betul. Yang terbaru ni ada dapat satu penelitian kajian tentang kerosakan mulut, ulcer mulut ataupun jadi tumor di mulut, ataupun kanser mulut. Antara sebabnya ialah menggunakan berus gigi. Ha, macam mana? Setuju tak? Ha, ya. Antara sebabnya kanser mulut ataupun ulcer ataupun bermacam-macam penyakit mulut ni, antara sebab utamanya satu kajian dibuat ialah menggunakan berus gigi dan menggunakan ubat gigi. Dua ini faktor penyebab berlakunya kanser ataupun ulcer mulut. Apa sebabnya? Bahan tu. Bahan berus gigi tu. Berus gigi guna apa? Rambu-rambu tu daripada apa tu? Itu plastik, betul? Bila plastik dia ada bahan apa? Logik, ya. Berus gigi ada apa? Ubat gigi ada apa dalamnya? Ada Florida. Florida tu benda apa? Tu benda penyebab-penyebab, ya. Bahan-bahan tu antara penyebab-penyebab, ya. Berus gigi tu terutamanya tu plastik tu, ya. Dia ada reaksi chemical, dia ada interaksi, dia akan berlaku efek. Begitu juga sikat, kita guna sikat menggunakan sikat plastik, ya, pun memberi kesan, boleh menyebabkan rambut kita ni, dia mematikan sel-sel apa rambut ini, ya. Sebab tu ada alternatif sikat guna tanduk, guna, ada jumpa sikat tanduk, itu lebih baik. Kalau tak percaya, cuba beli satu sikat tanduk tu. Kan ada satu perubatan Cina guna apa? Guasa, apa? Guasa, yang guna tanduk tu. Boleh buang angin tu kalau sikat pakai sikat tanduk tu, angin keluar badan. Maknanya ada efek. Begitu juga kita guna sikat plastik tu yang biasa kita guna tu, dia ada efek pada akar rambut kita tu. Gitu. Ya. Jadi kita tak cakap tinggalkan berus gigi kalau tak nak tinggal, tapi sugi kena ada. Sugi kena ada. Ni Ramadan nanti semua pakai sugi, boleh. Setiap kali tarawih tu 2 rakaat sugi. Bangun lagi sugi lagi, bangun lagi sugi. Pahalanya berganda tu. Ya. Boleh. Kita ni malu kadang-kadang, betul, malu ya. Nak sugi tu tengok kiri kanan dulu. Alamak, orang tak tengok baru sugi. Nak malu apa? Bukan benda salah kita buat. Benda paling betul. Ya, benda paling betul pun takut-takut, malu-malu, kenapa? Ya, betul. Sebabnya apa? Tak biasa, ya. Suasana di sini orang tak sugi semuanya. Jadi saya malu. Betul gitu. Itu saja. Cuba semua bersugi. Silap-silap orang yang tak sugi pula yang malu. Alamak, aku seorang je tak bersugi. Kan? Itu saja. Belum ada satu suasana orang bersugi itu tak wujud lagi, ya. Bila wujud, automatik, ya, orang tak bersugi pun malu. Jadi kita yang wujudkan suasana itu, insya-Allah, ya. Apa lagi petua ni nak jadi orang cerdik ni? Antaranya tadi selawat atas Nabi yang banyak, bersugi dan meminum asal, madu, ya. Minum madu pun kena ada cara dia, ya. Tujuan minum madu untuk apa? Caranya kena betul, ya.
Kalau untuk tenaga, contohnya nak dapatkan tenaga ya, cara minum madunya kena campur air. Kalau nak tenaga, ya. Kemudian minumnya, contoh pukul 4 petang kita nak berjalan jauh, nak dapat tenaga, kena minumnya pukul 8 pagi. Lebih kurang 8 jam proses dia tu. Ya. Jangan 4 petang nak drive, 4 petang togak madu, tak kena cara. Tu cara pun kena betul. Ya. Nak untuk tenaga, madu campur air, minum pukul 8 pagi kalau pukul 4 nak berjalan jauh. Itu cara dia. Lepas tu kalau untuk penyakit kepala sampai ke leher ini, batuk-batuk ke seselma ke apa, kalau minum madu nak rawat dia, cara minumnya minum terus, tak perlu campur air. Macam ada ubat batuk cap ibu dan anak tu, ingat tak? Antara bahan utamanya madu lah. Ya. Minum gitu maknanya tak campur air. Itu cara dia, ya, untuk melegakan batuk itu. Jadi untuk rawat penyakit daripada leher ke bawah, perut, masalah perut dan sebagainya, ini semua kena minum dengan air. Campur dengan air maknanya. Madu itu. Syaratnya apa? Madu kena original lah. Itu syarat utamanya. Ya. Madu kena pastikan yang original. Kalau madu tualang setengah kilo dia jual RM50, jangan beli. Itu bukan harga madu tualang. Ada madu setengah kilo RM50. Itu bukan madu tu. Ya. Tualang tu nama apa? Nama pokok ya? Pokoknya tinggi ke rendah? Risiko nak panjat tu pun dia punya insurans dia pun lebih RM50 tau. Risiko nyawa tu. Betul? Macam mana boleh jual RM50 madu tualang? Tak logik. Ya, fikir logik ya. Sebab tu harga madu tualang saya tu setengah kilo 100,5. Okey. Jadi dapatkan yang asli itu dituntut. Kenapa dituntut? Sebab kalau barangnya tak asli, tak ada manfaat. Kelebihan fadilat yang disebut tentang madu tu kita tak dapat sebab barangnya salah. Betul? Jadi kena betulkan tu dulu. Cari yang betul-betul ya. Jadi antara sebab boleh ingatkan, madu ni pagi-pagi minumnya bagus. Malam sekali nak tidur. Waktunya pun kena betul. Sebab kita kena tahu dia makanan sifatnya apa, panas ke sejuk, ya. Kena tahu. Kundur, buah kundur, tahu buah kundur? Pernah makan buah kundur ya? Buah kundur pun antara yang bagus untuk ingatan yang baik ya. Makan buah zabib, kismis. Kismis warna apa? Kismis ni daripada anggur kan? Anggur warna apa yang terbaik? Ya. Anggur warna apa terbaik? Dia ada warna apa? Hijau, hitam, merah ya. Ini warna asas. Warna apa yang grade nombor 1 ni? Ni semua nampak anggur hitam ni. Ni. Kalau ikut di sini anggur warna merah ya. Anggur merah. Maksudnya kismis. Kismis warna merah maknanya daripada anggur yang warna merah itu. Itu yang terbaik lah. Kemudian kalau beli anggur, sebenarnya yang paling bagus anggur yang ada biji. Betul? Setuju tak ni? Tapi kita suka yang tak ada biji. Betul? Sebab senang makan, malas nak buang biji. Makanan yang buah-buah yang ada dalam dunia ni, yang terbaik ialah yang ada biji. Yang tak ada biji ini datang kemudian setelah benihnya dimodified. Asalnya ada durian tak ada biji?
Kenapa saya kata begitu? Dalam kitab sebut makanan syurga tu buahnya ada biji. Kalaulah makanan buah yang terbaik tak ada biji, mesti di syurga tu buahnya tak ada biji. Betul? Sebab syurga makanan terbaik. Ini bukan alasan mudah makan telan gitu aja. Bukan atas alasan itu. Ya. Ha. Macam jagung. Sekarang macam-macam jagung ada. Warna pun macam-macam dah. Jangan beli yang pelik-pelik warna tu. Ada warna putih pun ada. Dia panggil jagung mutiara. Jagung tetap warna kuning. Ya. Jangan, tak apalah, tak payah beli jagung-jagung yang terkini tu, jangan. Beli yang asal tu. Warna kuning tu, itulah warna jagung. Ya. Ini banyak. Ini pemakanan pun kena betul. Baru dalaman kita jadi betul, ya. Jadi cara kaedah makan kismis ni 21 biji tiap-tiap hari pagi-pagi sebelum makan sesuatu, ya. Cara makan macam mana ni kismis ni? Ini dah tak amal dah kita ni, dah tak makan. Kismis 21 biji itu dikemam, tahu dikemam? Bukan gigit kunyah telan. Ya, 21 biji sekali. Dikemam, isap. Manisnya tu dihisap. Jadi bila manisnya dihisap tu yang menyerap tu di situ untuk IQ-nya di situ. Bukan makan kunyah-kunyah hancur masuk telan gitu, bukan begitu kaedah untuk dapatkan. Jadi dikemam hingga manisnya hilang. Maknanya dah diserap. Barulah dikunyah, hancur, baru telan. Itu kaedah makannya. Kismis 21 biji, ya. Mempusakai hafaz dan menyembuh daripada segala penyakit. Syaratnya, caranya pun kena betul, ya. Kan kismis 21 biji telan gitu, ya. Madu makan gitu, ada caranya, kena betul, ya. Dan tersebut di dalam Nuzhatun Nufus, berkata seorang lelaki bagi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aku banyak lupa. Satu orang mengadu pada Ibnu Abbas tentang dia ni banyak lupa. Maka berkata ia Ibnu Abbas baginya, lazimkan, kata Ibnu Abbas, olehmu dengan ni buah kundur. Sekarang buah kundur susah nampak, ya. Kalau tak silap saya, buah kundur ni antara buah yang boleh menyerap energi negatif, ya. Kalau tuan-tuan pergi negara India, setengah-setengah rumah tu, dia akan bergantung buah kundur di depan pintu rumah. Okay. Jadi nak tahu buah itu terkena ataupun orang nak sihir ke apa, kan? Jadi dia akan tarik tu buah tu. Jadi buahnya jadi kecut gitu. Kalau terkena apa? Sihir dan sebagainya tu. Antara kekuatan yang Allah beri secara semula jadi, ya. Ini buah kundur ni. Ditaruh akan dia di dalam air pada waktu malam, kemudian diminum akan dia pagi-pagi sebelum makan sesuatu. Maka bahawasanya ia menegahkan daripada lupa. Dan tersebut di dalam Nuzhatun Nufus juga, bermula makan kundur itu menguatkan mata dan usus. Dan jika dibakarkan dia, diambil asapnya buat celak mata, menambahkan penglihatan mata, dan dimamah akan dia, bertambah akal dan menghilangkan yang basah-basah pada kepala, dan memakan akan dia menghilangkan angin dan memutuskan balgham, lendir. Dan iaitu membaiki bagi demam. Ni cara orang-orang dulu. Sekarang ni telan ubat semuanya. Enjet. Ni boleh pilih lah. Dia ada dua pilihan. Pilihan nak telan ubat, nak injet boleh. Pilihan yang cara orang lama tradisional pun boleh. Ada pilihan. Punca kelupaan ni apa? Sebab lupa ni.
Dan adapun sebab yang mempusakai lupa, maka iaitu pertama maksiat. Banyak buat dosa, maksiat ni penyebab lupa. Banyak dosa penyebab lupa. Suka cita pada fikiran, fikir jalan dunia. Banyak fikir dunia pun sebenarnya banyak lupa. Jadi penyebab lupa. Kita ni masa muda, umur 20 tahun sampai 60 tahun fikirnya dunia je. Lepas tu dah 60 tahun otaknya dah jadi tak berapa bagus. Ya. Yang keempat, banyak membimbang dengan pergantungan dunia. Ya. Yang kelima, makanan. Daun ketumbar. Ada orang makan daun ketumbar. Itu pun boleh menyebabkan ketidakbagusan ya. Boleh menyebabkan kelupaan juga. Yang keenam, makan buah apel masam ni. Buah apel masam warna apa? Hijau. Ya. Menelek kepada sesuatu yang direbus. Benda tengah rebus, jangan itu. Pasal tu kena jauhi. Ya. Ini sebab-sebab. Ya. Membaca suratan pada kubur. Mencampak tumor hidup pada bumi. Kuman. Berbekam buang darah di lubang tengkuk. Ada orang buat. Maksudnya bekam ni bagus, tapi tempat bekam keluar darahnya pun kena tempat yang betul. Kalau tak, silap-silap jadi lupa nanti. Semua kena tarik sekali. Ya. Ni sebelum Ramadan ni kalau boleh bekam semuanya. Boleh. Sebelum Ramadan semua bekam ni. Biar Ramadan nanti agak segar, sehat, darahnya lancar, ibadatnya cantik, ya. Memakan sesuatu yang menambah balgham, makanan yang boleh menyebabkan banyak lendir. Makanan orang Melayu kita ni memang kebanyakannya banyak lendir ni, ya. Lemaknya, ya. Kata Kel telah muafakat 70 nabi atas bahawasanya banyak lupa itu daripada banyaknya lendir. Banyak lendir itu daripada banyak minum. Dan banyak minum itu sebabnya daripada banyak makan. Jadi puncanya rupanya makan. Ya. Dan makan roti kering itu memutuskan balgham. Jenis roti kering, biskut kering tu boleh potong lendir. Dan demikian lagi makan buah zabib, buah kismis, ya. Pagi-pagi sebelum makan sesuatu pun boleh menyebabkan penyebab balgham ataupun lendir ni dipotonglah istilahnya, ya. Dan jangan banyak makan daripadanya. Maka berhajat kepada minum air. Kalau banyak makan, banyak minum. Jadi bertambahlah lendir. Dan bersugi itu mengurangkan lendir. Ya, bersugi, ya. Bukan berugigi, ya. Sugi. Ya. Dan menambahi hafaz dan fasih lidah. Anak lidah fasih, ingatan bagus, sugi. Ya. Pasal tu jangan sugi tidak ada, ya. Kerana bahawasanya bersugi itu sunat sunniyah, kata dia. Sunat yang termasuk dalam sunnah. Nabi ni sugi tak pernah tinggal lah kalau ikutkan. Bukan sebab zaman Nabi tak ada berus gigi. Ya. Bukan sebab itu. Sugi itu satu bentuk syariat. Sebab itu dalam kitab fiqh mana pun ada bab sugi, khusus ada bab sugi. Sebab dia satu ibadat yang penting, pahalanya besar. Dan menggandakan pahala sembahyang dengan sebab bersugi itu. Kita ni adalah amalannya tak berapa banyak. Jadi perlu gandaan-gandaan ni, ya.
Jadi ada peluang-peluang yang Allah buka pada kita, antaranya sugi ni. Jadi kita dengan amalan yang sedikit tapi diganda. Sembayang macam biasa 5 waktu tapi diganda. Macam mana? Sugi. Dan banyaklah fadilat kelebihan bersugi, seperti barang yang lagi akan datang pada babnya. Nanti dalam kitab ini di depan ada bab khusus tentang bersugi saja. Okay, satu lagi. Faedah yang besar ini, kata Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, barang siapa berkehendak hafaz segala ilmu halusnya dan kasarnya, apa bentuk ilmu pun siapa nak ingat dia, maka hendaklah disurat, ditulis pada bekas yang suci, yang bersih. Ni Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Surah Ar-Rahman ayat 1 sampai ayat 6. Kemudian surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna 'alaina bayanah. Kemudian surah Al-Buruj ayat 21 22. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Kemudian sudah tulis ayat ini di dalam bekas, kemudian dihapuskan dia dengan air zam-zam dan diminumkan dia. Nescaya hafaz, ingat ia akan tiap-tiap barang yang didengarnya dan barang yang dilihatnya dengan berkat segala ayat yang mulia itu, mujarab. Itu antara petua untuk ingatan yang baik. Jadi kita umur-umur dah macam gini pun perlukan ingatan yang bagus ya. Jadi ada caranya. Jadi amalan ni sangat bagus. Dan kata Al-Qalbi, ada bagiku anak, tiap-tiap membaca ia suatu daripada Al-Quran, lupa ia. Ya, ini pengalaman. Ya. Maka beliau melihat aku di dalam tidurku, akan orang yang berkata bagiku, ada orang ajar dia dalam mimpi tentang ayat tadi. Surah Ar-Rahman, Al-Qiyamah dan Al-Buruj tadi. Ya. Surat olehmu akan Ar-Rahman tadi hingga akhir. Barang yang terdahulu yang disebutkan, maka aku perbuat akan dia bagi anakku, maka hafaz ingat ia barang yang didengarnya. Maka memuji aku akan Allah Ta'ala. Jadi maknanya ada pengalaman orang mengamalkan perbuatan itu mujarab. Jadi maknanya. Ya. Baik, insya-Allah. Cukup tak ni? Cukup? Tak bunyi? InsyaAllah ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita muzakarahkan pagi ini, sama-sama kita dapat ambil i'tibar, kita amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.